silakan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon sekali lagi Fatihah. Saya ikhlas hati berdoa kepada abah saya Haji Muhammad Anwar bin Walidi. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم. يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Hidayah serta jawatan kuasanya, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang dimuliakan juga penggerak Masjid Dun Bentayan, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, saudara hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ya sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kita panjatkan, kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di saat dan ketika ini dengan rahmah kasih sayang Allah taala pada kita yang diberi kita peluang untuk terus kita dapat taat kepada Allah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kita peluang untuk buat satu amalan yang sedikit, diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya, kalau disebutkan mungkin kita pernah dengar ataupun kita sendirilah kita katakan, kalaulah aku tak mampu nak sembahyang sepanjang-panjang malam, berdiri ibadah sepanjang malam, aku kena datang solat subuh berjamaah. Kalau aku tak mampu nak solat separuh malam, aku kena datang solat isyak berjamaah. Sebab disebutkan dalam hadis, man shalla isya'a fi jama'ah, siapa yang dia dapat tunaikan solat isyak dengan berjamaah, faka'annama qamal nisful lail, ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan bagi dia yang solat isyak berjamaah ialah seperti mana dia solat separuh malam. Faka'annama qaman nisful lail. Ini ganjaran bagi orang yang solat isyak berjamaah. Jadinya kalau saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dengar suara saya, kalau kita tak mampu nak bangun separuh malam bangun, maka kita datang ya solat isyak berjamaah, insya-Allah Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang yang disediakan ganjaran itu tak minta dia bagilah, pemurahnya Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang sama, man shalla subha fi jama'ati, siapa yang dia ini dapat menaikkan salat subuh dalam keadaan dia berjamaah, faka'annama qamal laili kulluhu, Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang yang tak berkira-kira lah, diberinya ganjaran pahala kita macam mana kita bangun sepanjang malam. Faka'annama qamal laili kulluhu, macam mana kita dapat bangun sepanjang malam. Jadi alhamdulillah, ini pilihan Allah. Kalau kerjanya salat berjamaah ni mudah, maka akan ramailah yang meninggalkan rumah yang dia pasti akan tinggalkan buat selama-lama. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke masjid yang di situ tak payah minta. Di masjid tak payah minta. Buat aja salat subuh jemaah, tak payah minta lah. Allah bagi ganjaran macam 27 kali solat subuh. Allah bagi ganjaran macam sembahyang sepanjang malam. Pemurahnya Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan susah nak pergi subuh berjamaah, kita dapat datang. Dia bukan semarak subuh ni, semarak 5 waktu. Berjamaah bukan musim, bukan suasana. Dia bukan musim, bukan suasana. Ikut suasana bukan. Datang ke masjid bukan ikut suasana. Nanti suasana ada sambutan penuh gitu. Bukan. Sembahyang berjamaah bukan itu caranya. Sembahyang berjamaah semua kena bangkit, tinggalkan rumah masing-masing. Rumah yang dia paling sayang mesti ditinggalkan punya. Ke mana dia? Ke tempat yang Allah suka. Yang tadi saya sebut, tak payah minta, Allah sediakan bekalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, setelah kita solat berjamaah sama-sama, kita dipilih lagi oleh Allah. Bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu. Kalau senang duduk majlis ilmu, tuan, ya Allah, penuh masjid ni kerana majlis ilmu, tak kira siapalah yang duduk. Kalau senang, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis, hazal hadis an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama, dia ketika itu dengan kami, wajalisun, Nabi duduk fil masjid, lepasnya solat Nabi duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan semua manusia
menyertai Nabi duduk. Apa disebut? Huwa jalisun, Nabi duduk fil masjid, dalam masjid itu, wan nasu ma'ahu, dan semua manusia tak tinggalkan dia pun, semua duduk. Majlis apa tu? Majlis ta'alim wa ta'alum. Majlis Nabi mengajar dan ada yang menerima apa yang dia ajar. Majlis Nabi menyampaikan dan ada yang menerima apa yang disampaikan. Idza aqbala, di ketika itu tuan-tuan, maka datanglah salasatun, apa tiga nafar, tiga orang datang lalu, yang lain duduk. Kita duduk lalu tiga orang datang, kalau ada kat sini gitulah. Fa aqbala thnani, tiga orang tu yang dua, tiga orang tu yang dua datang dekat Nabi. Fa aqbala, maka datang duduk yang dua itu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang mendekati Nabi. Fa amma ahaduhuma, adapun yang seorang tadi, fara'a furjatan, tiga orang, dua orang datang. Yang seorang tu dia nampak furjah, dia nampak tempat duduk kosong, lalu dia datang, dia duduk. Fi halqa dzikri fajalasa fiha, dia nampak tempat kosong, dia duduk. Ini seorang. Wa ammal akhar, tadi satu terus duduk, dan yang dua, yang lain daripada dia tu, yang dua tadi, apa dia buat? Fajalasa khalfahum, dia duduk sana tu, khalfah, sana belakang-belakang dia duduk. Pernah jumpa? Kat sini tak ada kan? Satu duduk tempat kosong, dua fajalasa khalfah, apa, dia duduk dekat belakang-belakang sana. Wa amma thalitha, satu dua ni untung, satu dua ni beruntung. Tapi tuan-tuan, wa amma thalitha, dan orang yang ketiga, fa adbara wa dhahaba, ada majlis ta'lim ta'lum, dia fa adbara, dia mendumburkan, dia membuntutkan majlis, fa dhahaba, dia pergi tanpa sebab. Tak ada satu masyakkah pun, tak ada satu susah payah pun yang menyusahkan dia, yang menyebabkan dia kena pergi, tak ada. Tak ada sebab apa? Ada sebab apa? Ada keperluan. Dia tak ada apa sebab. Wa amma thalitha fa adbara, yang ketiga ni dia mentubur. Apa tubur? Buntut. Membuntutkan majlis, fa dhahaba, dan dia pergi. Jadi tiga kita dah jumpa, satu datang terus duduk, dua datang di mana-mana nak duduk, satu lagi cabut, tak ingin pun nak duduk. Apa jadi? Falamma faragha, bila habis majlis, falamma faragha, bila selesai majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi kata apa? Ala ukhbirukum, dalam hadis lain kata apa? Ala adullukum, engkau nak tak aku khabarkan kepada engkau, atau nak tak aku tunjukkan kepada engkau apa hal ala nafaran thalitha, di atas tiga kes tadi, lelaki tadi, tiga orang tadi tu. Engkau nak tak aku bagi tahu ni pada sahabat? Bala ya Rasulullah, cepat bagi tahu. Apa hal tadi? Amma ahaduhum, kau nak tahu tak? Yang satu tadi tu, fa'awa, dia datang, dia duduk dalam fa'awa ilallah, bahawa dia datang duduk mengisi tempat kosong itu, dia mendekatkan diri dia kepada Allah, dan rahmat kasih sayang Allah dekat dengan dia. Itu dia fa'awallahu ilaihi, maka Allah dekatkan dengan rahmat kasih sayangnya. Satu jelas. Yang kedua, wa ammal akhar, dan orang yang kedua, fastahya, dia ni pemalu. Bukan nak kata pemalu lah, fastahya, dia ni malu. Malu apa? Dia nampak tempat kosong, tapi dia datang, dia malu nak penuhkan tempat kosong. Yang satu dia penuhkan tempat kosong, maka Allah rapatkan rahmat kasih sayang dengan dia. Yang kedua ni fastahya, dia ni malu. Fastahya Allah, kata Nabi, Allah pun malu tuan. Malu dengan siapa? Malu dengan orang yang malu. Malu apa? Malu kalau tak diberi rahmat kasih sayang. Dan majlis ilmu punya pasal, walaupun satu ayat,
Subhanallah. Terus dia kata, berat nak duduk majlis ilmu ni. Allah pilih kita, subhanallah. Dekat kitab sikit je. Duduk je tu. Maka sampai Allah pun malu kalau tak rahmati pada orang yang malu nak duduk di tempat yang kosong. Subhanallah. Tapi betapa malang itu kalau kita jadi yang ketiga, fa'akhar, dan yang ketiga yang akhir sekali apa jadi? Fa'aradallahu, maka Allah jauhkan rahmat kasih sayang. Fa'arada, kerana dia menjauhkan majlis. Fa'aradallahu anhu, Allah juga jauhkan rahmat kasih sayang dia. Orang seperti ini, kata guru kita, kalau tidak ada masa dan kesempatan dengan majlis-majlis ilmu, lari jauhkan diri. Kalau dia tenang, selesa, tenteram, jaga anak-anak dia. Anak dia akan jadi tak tenang, tak tenteram. Nak cakap macam mana? Kalau anak dia tak, cucu dia akan jadi penjauh diri daripada ilmu. Kalau ni atuk lah, kita atuk kan. Kalau atuk lari daripada majlis ilmu, nanti tengok cucu-cucu dia. Ya anak dia. Kalau anak dia tak lari ilmu, nanti jatuh dekat cucu dia. Kerana kemuliaan majlis ilmu, tuan-tuan, apa pun yang ada dalam masjid ni, siapa pun tetap berada dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikan kita duduk seketika. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung, imam atau makmum terlupa atau menyalahi peraturan solat bagi kita yang berada di belakang sebagai makmum atau bagi yang ada di depan sebagai imam. Imam atau makmum terlupa ataupun menyalahi perbuatan solat. Berkata penyusun Al-Majmu', huraian mengenai perkara ini, perkara apa? Imam makmum terlupa atau buat perkara salah dalam solat itu, bergantung kepada masalah berikut. Apa salahnya imam, apa salahnya makmum? Jika imam terhenti qiraat, jika imam terhenti pada bacaan, lupa. Imam terlupa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lupa. Apa lepas ni? Tiba-tiba imam waladhdallin. Lupa. Ini tugas kita ni buat apa? Itu contoh Fatihah lah. Kerana terlupanya ataupun tidak terhenti tetapi tersambung ayat lain. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma a'budu. Sambung ayat lain. Ataupun makmum sama juga. Tak ingat apa benda yang disambung. Ya juga, tak apa kalau dah lupa gitu. Imamnya tersambung ayat, makmum sama juga. Hatinya pun itu juga. Diam. Sebenarnya apa nak buat ni? Macam gitu. Satu terlupa, berhenti terus. Apa makmum nak buat dengan imam yang berhenti baca tadi? Tak tahu nak nyambung, tak jumpa jalan keluar. Satu lagi, imam melompat ayat. Maka mustahabbah, maka adalah sangat-sangat disukai bagi makmum yang paling hampir di belakang imam. Bagi makmum yang paling hampir di belakang. Siapa paling hampir? Orang pertama lah yang di belakang betul. Saya nak sebutlah kat dia, sunnah orang yang kat belakang imam tu, yang kat belakang imam, sunnah yang kat belakang imam. Imam sebelah kanan sunnah siapa? Bilal, kanan kiri Bilal. Tapi kalau kita, saya nak kat belakang imam juga, boleh tak? Boleh. Tapi bukan tempat saya tu. Nak sebut begini, kalau imam terlupa, imam belakang tu yang betul kan? Kalau imam belakang bersama tak betul, Bilal kanan ada betul. Kalau Bilal kanan bersama tak betul, Bilal kiri ada betul. Semua tak betul, jalan terus.
Apa itu disebut? Dimustahabbah, disukai yang paling hampir di belakang. Siapa dekat? Melakukan talqin atau fathun. Apa talqin? Betulkan, ajarkan. Kalau tuan jumpa hadis tentang maut, tentang kalimat tauhid, Nabi menitik beratkan talqin. Dia kata apa? Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarkan ni mayit kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan diajar dia dapat ikut la ilaha illallah. Nabi tak nak lihat satu umatnya pun masuk nerakanya Allah. Dia beri jamin apa? Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir ucapan terakhir dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi kata syurga tempat dia. Sebab itu nak sebut talqin itu dalam hadis Nabi kata laqinu atau talqin mautakum. Kalau kita maut ni yang dah mati, mayit dia, mautakum yang dah mati tu, ajarkan. Dapat ke tak dapat, ajar sampai dapat. Kalau dah tak dapat, sudah dia memang dia tak nak. Nak macam mana? Tuan-tuan, ingat senang je dia dapat mati ucap kalimah la ilaha illallah. Rujuk kita Misbahud Duja, Syarah Safinatun Najah, Imam Suyuti. Kita sebut Imam Suyuti kan? Imam Suyuti kata apa? Siapa yang tak menghormati seruan azan, dia kata apa? Dia khawatiri mati su'ul khatimah. Apa su'? Seburuk kematian. Doa Allahumma apa? Allahumma inna nas'aluka, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itu mohonlah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu' kan? Jangan kau matikan aku dengan su'. Tapi tuan, azan cakap. Azan, kalimah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cakap. Imam Suyuti kata berjaga. Nanti takut mati su'. Ajarlah kalimat tauhid, tak dengar tak? Terujuk dalam bab azan, kitab Misbahud Duja, Syarah Safinatun Najah. Cuba lihat. Tanda kita menyahut azan apa? 3. Satu, azan diam. Bilal habis, ijik Pak Bilal. Satu kan? Itu tanda sahut azan. Azan diam. Bilal habis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ijik Pak Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ijik. Yang jangan diijik apa dia? Hayya 'alas salah, jangan diijik. Hayya 'alal falah, jangan diijik. Lagi apa? Subuh, tambah apa subuh? As-salatu khairum minan naum, jangan diijik. Itu sadaqata wa barilta atau wa bararta, itu jangan diijik. Itu satu, tanda memuliakan azan. Ejek. Kedua, datang, main sini datang. Sebab dipanggil, datang. Okay. Yang ketiga, buat. Azan nak minta apa? Allah nak minta kita apa? Minta kita sembahyang. Sembahyangnya bagaimana? Warka'u ma'ar raki'in. Datang. Ini 3 golongan ini. 3 orang yang dia datang, dia sambung dengan mulut, dia datang, dia buat, insya-Allah Allah suka. Mak panggil, baru dia, kita pun datang. Mak kata buat ni, kita pun buat lagi. Mak suka lah? Takkan tak suka. Ini mak panggil, baru dia diam. Dia datang pun tidak. Tak tahulah kalau mak siapa yang suka. Tapi ridha, mak ridha. Panggil mak kita memang dia Allah hati lepuk yang dia ridha. Tapi suka ke tidak? Begitulah nak sebut tadi ni, talqin.
Jangan kata tak ada. Ajar yang nak meninggal tu, ajarkan kalimah la ilaha illallah. Saya pun tak tahu abah saya dia ucap kalimah la ilaha illallah ke tidak. Tapi insyaAllah dapat. Sebab meninggal bukan di pangkuan saya, meninggal di pangkuan ipar saya. Dah siap selesai sembahyang asar, siap selesai mandi bersih, meninggal di pangkuan ipar. Dapat saya ambil orang rumah kat sana. Tapi saya cemburu tuan-tuan, cemburu kematian. Mati meninggal jam 6.30, 6.20, pukul 9 lebih. Semua cucu-cucu semua anak semua dah balik jauh-jauh. Untian, Johor, Bangi, jauh lah. Kumpulan dapat 16 orang hafiz cucu dia. Saya besok, ya Allah, tidak saya pergi, saya besok dapat tidak. Kumpulkan 16 hafiz. Lebih kurang 45 minit selesai khatam Quran. Kirim untuk Ar-Rasul, tak tahu lah mana dia pusat. Besok saya meninggal macam mana. Dan saya tak izin pun balik-balik saya mandikan abah dalam tong. Walaupun itu kerja saya buat, tapi saya cemburu tu. Saya besok baca gitu pun tak. Saya cakap dulu kan kita baring-baring kapur abah kan ingat Allah. Jadi saya bagi can abah baring-baring kapur kita hari ni. So saya fikir besok saya macam gitu pun tidak. Kena cari-carilah kita dapatkan anak-anak dibaringkan kapur mandikan, ya Allah. Jam tu kita terasa semua masa yang buat. Masa masuk kubur, besok kita tak tahu, kita besok masuk dengan kereta digantung. Kita tak tahu ada tak yang nak jambut. Jadi saya bersyukur. Saya cemburu dah. Perjalanan itu sangat mudah. Sebab itu tuan-tuan yang datang lambat sikit, lambat pukul 9 tak dapat solat jenazah. Saya jangka pukul 9, tapi semua cepat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita cari bekalan lah, cari bekalan. Saya pun mencari-cari ni. Harap nanti saya pergi ada yang nak buat saya macam apa saya buat. Tuan-tuan nak kumpulkan, subhanallah. Saya kena macam kira-kira agak 16 orang cucu dia yang hafiz semuanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Cemburunya aku, ya Allah. Okey. Jadi yang belakang imam, anda kata imam tersalah baca. Yang pertama apa? Kalau imam terberhenti, kita sambungkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam terberhenti. Apa kita nak buat? Yang belakang talqinkan imam. Ajarkan imam Ar-Rahmanirrahim. Jangan Ar-Rahman je. Nanti imam Rahim ke? Ar-Rahman apa dia bilang? Ar-Rahman wa'allamal Quran. Lain pula dia bagi baca surah Ar-Rahman pula. Jadi bacakan nazam Quran yang penuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti imam ulang Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin siratal ladzina. Ini imam ni pecat dia. Asyik lupa tak apa benda ingat kan. Fatihah pun sampai 2 kali betul kan, tak boleh terganggu masa tu. Jadi ini talqin 1. Imam berhenti, yang belakang sambung. Sebab itu saya menitik beratkan berpegang kepada Syafi'iyah. Dalam kitab Al-Um pun disebut adalah sangat mustahab, sangat disukai bagi imam saktah yang lebih panjang berbanding bersaktah antara Fatihah dengan surah. Ada saktah, tunggu sekejap, berbandingkan dengan doa iftitah dengan Fatihah, tunggu sekejap, takbir ihram dengan doa iftitah, berhenti sekejap. Tapi Fatihah dengan surah bagi solat yang jahrun, yang jahar, yang baca kuat adalah mustahabah bagi imam menanti makmum selesai Fatihah. Barulah imam sila Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nanti saya rasa tak ada imam yang salah baca surah Al-Fatihah, tapi akan jumpa imam salah baca surah. Siapa nak talqinkan imam ni kalau dia salah baca surah? Makmum lah. Bila makmum nak talqin, bila makmum dah selesai
Bila makmum dah selesai surah Al-Fatihah, makmum dengar bacaan surah imam. Imam salah, siap makmum terus masuk. Betul kan? Bagi contoh macam ni. Apa ayat dia? Ayat yang mengelirukan. Wala antum a'biduna ma a'budu. Wala antum a'biduna ma a'budu. Ni tak jumpa jalan. Tak jumpa lagi apa ni? Lakum belum lagi. Makmum belakang kerana dia mendengar bacaan imam, wala antum a'biduna ma a'budu, wala antum a'biduna ma a'budu, wala antum slow, hilang. Siapa nak betulkan? Inilah makmum yang namanya imam belakang tu. Dia baca apa? Wala ana a'bidu ma a'badtum lamam. Yang itu yang tak sah tu. Lamam itu. Dah geram, tak ada berjalan keluar, nunggu dalam tu. Tak pergi kerja dia. Lepas maghrib ada kerja. Imam wala antum wala antum. Jadi ni tugas namanya talqin satu. Imam terputus, kita sambungkan, imam ulang semua. Okey, itu satu masalah. Ataupun dinamakan fathun, bukakan jalan dia. Okey. Betulkan kesilapan. Selain dari itu, jika imam terlupa sesuatu zikir, nak kata kat sini tentang surah lah, termasuknya ayat-ayat zikir dalam Quran kan, surah itu, lalu mengabaikan ataupun membaca zikir yang lain, tak ada, kita ambil beginilah. Contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Imam baca, kemudian imam terlupa, diam. Yang tadi terlupa apa? Yang tadi terlupa diam. Okey. Yang ini imam terus baca apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada tertinggal tak? Tak ada, sebab makmum semua tidur. Allah Akbar, selamat, tak ada apa, memang tak tertinggal. Padahal ada tertinggal. Kenapa tak dibetulkan? Kerana makmum sedang sibuk baca apa? Baca Fatihah. Jadi kan, maka akan jadilah begitu. Siapa nak betulkan dia? Maghrib, Isyak, subuh. Siapa nak betulkan bacaan surah Pak Imam ni? Makmum sedang sibuk dengan Fatihah. Boleh tak makmum betulkan? Boleh, tak salah pun makmum betulkan. Tapi kecelaru nanti, dia pun nak cari ayat mana aku berhenti, ayat mana aku nak sambung. Subhanallah. Jadi akan berlaku seperti itu. Maka kita nak balik. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Lepas tu dia lupa, tadi Fatihah sampai mana? Kita sambung ya, waladhdallin, tak sah. Sampai mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim semula. Kerana tadi sampai mana? Ini rukun. Ragu, balik. Sehingga kan tuan-tuan dah rukuk, dia ragu. Tadi Fatihah ayat 3 kebaca ke tidak? Ada dua R ni. Ada dua. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Ada dua ni, alhamdulillah, satu ni. Ragu, dah rukuk, naik semula baca Fatihah. Jangan sedap-sedap, dia sami Allah hamida terus sujud. Tak ada. Ini rukun, jangan ragu. Tadi dah sujud dah. Tadi i'tidal ada tumakninah ke tak? Ada ke tak? Kira ada sudah? Tak ada. Itu rukun. Tumakninah itu dalam rukun. Balik semula naik, baru sujud sekali ni. Perlu sujud kedua? Dah tak perlu. Tadi kau ragu punya rukun, naik balik Fatihah. Ada orang kata naik balik, jangan baca Fatihah, terus rukuk. Mesti diri tegak dulu. Rukuk semula. Tadi dah rukuk pun. Badan. Bukan badan pula. Itu kenapa tu? Kerana tak khusyuk dah tu. Dia tak jaga tu tertib-tertib kecil sebenarnya. Tuan-tuan, tak apalah kat sini kan. Jaga tertib-tertib kecil sandaran kita. Kita takbir orang perempuan dah betul lah. Kita takbir orang lelaki dah betul lah. Tangan kita ke takbir dah betul lah. Tuan-tuan perempuan berkira-kira tak letak tangan lepas takbir? Kita guna letak tangan tu, jari kita ni satu dua ke, dua satu ke, tiga jari kita. Kita bersandar pada mana letak tangan. Nanti cuba rujuk kitab Siratal Mustaqim.
Sama lah tu. Kitab tu dia numpang kitab Sabilal Muhtadi, tepi tu. Cari tentang bagaimana qiyamnya kita. Siapa yang tak, ini memang kunci kita semua. Jangan, ini tak beza lelaki perempuan. Ini memang kita punya tangan. Kan bergerak. Semua sama. Yang sini mungkin ini kalau ikut Hanafi, Hanbali sini. Kalau sini taruhnya bawah pusat. Kalau tangan sini letaknya bawah pusat. Udel ke udel? Kita ini ngisar udel. Kan tahu kan? Kalau gini, ini Hanafi dan Hanbali. Oleh kerana kita Syafi'i, sunat-sunat dia. Tapi tertib tu dia mengejar kita khusyuk. Betul sungguh. Okey, sekarang kita taruh tangan kat mana? Bila kita ada tertib dia, kita taruh atas pusat, bawah dada, tengah. Ini pusat, atas pusat, bawah dada. Bawah tangan ni pusat, atas ni dada. Dah betul lah. Ini tengah-tengah, betul lah tu. Tangan kiri, ada yang taruh tangan kiri dulu? Tak ada. Taruh tangan kiri. Ada yang taruh tangan kanan dulu? Tak ada. Semua taruh kenian. Taruh peluk. Ni dah kunci dia. Kemudian, siapa yang guna tiga ni? Dia tak tahu ni. Yang sembahyang ni lama sembahyang ni. Aku ni guna yang mana? Tak kira. Semuanya betul. Okey. Siapa guna tiga? Wes tak humbuh lah. Aku humbuh. Cik, kalau orang kata lu tak tahu. Siapa guna 21? Kita ni sandaran mana ni? Siapa guna 21 ni? Siapa guna 12? Dia tunjuk ni, nampak ni kan dekat live. Ini memang sini. Siapa yang guna ED bermakna dia pun jaga khusyuk, dia jaga. Ini betul lah, dia berjaga-jaga. Ini tentang jaga ni. Tak payah dia tengok. Dua, tak payah tahu dah ini duduk ni. Okey, ni 1, 2. Jadi kita berjaga, kita pun ada kira-kira apa. Kemudian kalau ini 21. Ini semuanya sunnah ni. Yang ini memang siapa yang guna 4, bungkus habis. Entah, saya pun tak tahu saya guna mana. Kita lama lah kita tak tahu guna yang mana. Mana sah. Tapi untuk jaga, kita jaga. Ini jaga ni sebenarnya jaga ni. Kan? Jangan kata itu kecil tu sunnah kecil. Ambil, jangan tak ambil. Siapa jemaah kita hari yang masih lagi diri masih lagi jadikan kita nak ada kiblat? Siapa? Itu tak jaga. Rupanya diri sembahyang, jari kaki ada kiblat, salah satu menjaga khusyuk. Sungguh. Sebab mula-mula kita dah berjaga. Tengok kaki ada kiblat pun dah, alhamdulillah. Kalau tak, dia tak ada dia. Itu salah satu jaga untuk khusyuk. Bagaimana tuan kalau ada orang sembahyang, jari-jari kaki dia ketika qiyam, dia tak ada kaki kiblat. Khusyuk tu khusyuk juga, tapi tak jaga tertib dia. Kalau boleh itu ini sunnah mudah, benda susah. Berikut tadi zikir termasuklah saya kata ayat Quran tadi. Kita perbetulkan bacaan yang imam terberti ataupun imam terlajak. Maka kalaulah kalimah zikir ataupun Quran yang dibaca itu dia terlajak, maka juga bagi makmum menjemput zikir ataupun Quran itu yang betul dengan menyaringkan suara. Ini saya bagi contoh 2 surah lah yang mudah-mudah kita menafal biasa kan. Imam baca apa? La a'budu ma ta'budun. Lepas tu dia baca apa? Wala antum 'abidun. Ini betul kan? Wala. Imam baca apa? La a'budu ma apa? Kan tak jumpa jalan keluar juga. Ambil yang mudah. Qul ya ayyuhal kafirun. Imam baca apa? Wa ra'aitan nas, contohlah keluar ayat. Bagi kita yang nak betulkan suara kita sama suara imam, supaya imam tahu salahnya apa. Kalau kita betulkan, kita pun ragu-ragu. Imam dah baca wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum, kita yang betulkan pula kita baca wala antum a'biduna ma a'bud juga. Lain pening kepala imam. Mana satu pun ikut.
Jadi yang nak betulkan tu belakang tu, sampai yang dekat. Sebab itu mustahabah orang yang kat belakang tu dituntut di sana orang yang memang qiraat dia. Macam itu, yang ahli qiraat baca. Saya pun kalau surah Kafirun ayatnya terbalik tu, jalan tak jumpa jalan keluar dia. Okey. Wala antum abduna ma. Okey, akhir lakum dinukum waliyadin, kan tak jumpa. Wala antum abduna ma'bud, wala antum abduna ma'bud, tak jumpa. Maka si makmum yang belakang, imam tu belakang, tutup lakum dinukum waliyadin. Kuat sikit. Dia kata dengan suara yang nyaring agar imam itu dapat mendengar teguran itu, lantas memperbaiki kesilapan itu. Orang lain jangan betulkan dulu. Orang ke Bilal jangan nanti dulu. Bilal, kita tengok imam belakang. Dia tak betulkan, maka ada yang betulkan. Dia tak betulkan, maka nanti kalau semua betulkan, nanti suara hiruk-hiruk, suaranya mana satu yang nak diikut. Pula yang membetulkan memang dia salah, sudah. Dah salah makin menjadi salah. Kan ada ayat-ayat yang sama kan. Nanti surah Insan nak dibetulkan, masuk surah Al-Waqi'ah, kan ada yang sama tu, silap ni. Yang nak betulkan macam ya, rupanya imam baca surah Insan subuh Jumaat, berhenti belakang makmum masuk surah Al-Waqi'ah, bingung kepala imam. Bingung kan? Kat depan yang memang silap dia hilang ke? Hilang. Bukan senang nak cari jalan keluar. Surah Sajadah tu dah hafal, tiba depan silap, berhenti ke? Tak jumpa, tak keluar. Mana nak sambung ni? Allah Akbar, rukuk je. Kalau datang belakang pun tak menyambung, rukuk je. Jangan bingung. Ataupun bila macam itu, saya contohkan, ditutup dengan satu surah pendek, tak apa. Contoh dah sangkut kan? Dah sangkut, belum lagi sampai sajadah, kharun sajadah wa sabbahu, belum sampai lagi, dah tak jumpa jalan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa pendek? Tadi dah panjang. Okey, tutup sempurna surah. Allahu Akbar. Sajadah tak ada, tak apa, sunat. Sajadah. Tapi kalau dah berlaku macam itu, jadi jalan keluar tak jumpa nanti. Tak jumpa kan? Sampai naik matahari, sampai syuruk nanti kan. Tak jumpa so, nangis Pak Imam kan. Ingat main-main ke kat depan ni bila dah silap. Itu jawapannya. Nanti yang kedua, di rakaat yang kedua, kerana tadi kita dah tutup dengan inna a'tainakal kautsar, jangan terbalik. Jangan rakaat kedua kita baca apa? Wadduha wal-laili idza saja. Ada pendapat kata makruh menterbalikkan surah. Haram menterbalikkan ayat. Jadi rakaat kedua nanti qul ya ayyuhal kafirun. Selesai dah kan? Jadi begitu. Apa maksud saya kata haram menterbalikkan ayat? Rakaat pertama surah Al-Baqarah tadi kan imam baca. Rakaat pertama dia mula daripada ayat 6 hingga ayat 9. Rakaat kedua dia mula ayat 1 hingga ayat 5. Terbalikkan ayat, hukum dia haram. Sembahyangnya sah tak? Sembahyangnya sah. Okey, sembahyangnya sah. Cuma terbalik. Jelas tak? Terbalik surah. Terbalik surah beginilah contohnya. Rakaat pertama surah Duha, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sabbihisma rabbikal a'la. Kan terbalik tu. Kita tertib. Ini pendapat. Tapi siapa nak buat boleh tak? Boleh. Suka-suka terbalik, aku punya sukalah asal tu baca. Kau tak nak duk kan suruh jadi imam gigil pula nanti kan. Komen bukan main pandai. Suruh jadi imam melesak. Okey, berikutnya. Ada dalilnya tentang talqin dan fathun. Okay. Ini pula nak bagi tahu dulu. Kalau imam macam ni saja. Imam naik ke rakaat. Imam tersalah surah, jangan subhanallah. Tersalahlah, dia tersilap satu ayat. Subhanallah.
Subhanallah, bingung kepala Pak Imam, bingung apa benda. Okey, yang subhanallah tu untuk kalau tersalah perbuatan. Salah perbuatan, patutnya imam duduk di rakaat keempat, dia naik rakaat kelima. Yang itu jangan dia zikirkan la ilaha illallah. Qul ya ayat. Dia katakan dia kafir lalai ke bukan. Itu subhanallah. Dah imam naik rakaat kelima, subuh. Rakaat kelima tu jauh sangat. Subuh, imam naik rakaat ketiga. Subhanallah. 3 kali subhanallah. Yang lain ni semua tak naik, kenapa? Dia tahu imam naik rakaat ketiga. Dia pun pernah belajar, memang kita pun belajar. Imam dijadikan untuk diikuti. Yang duduk tadi naik semua sekali. Ikut sudahlah. Ikut. Imam naik rakaat berapa? Ketiga. Yang naik tu semua batal. Imam seorang yang sah. Imam naik tak sengaja. Yang dia naik saja batal. Dah tahu tak betul baru ikut. Tunggu je bawa. Sembahyang sah. Tunggu sampai bila? Biarkan nanti dia baca doa kunut semula. Allahumma hdina fi man hadait. Biar dia. Sebab dia lupa sorak. Dicakapkan subhanallah, dia tak nak ikut, biar dia. Sebab dia yakin ini rakaat kedua bagi aku. Engkau mahu apa sibuk? Macam tu kan. Jadi biar dia. Kita tunggu kat bawah. Nanti sama-sama baca tahiyat. Atau tak nak baca tahiyat, tunggu. Ataupun kita baca tahiyat, tunggu sama-sama. Imam bagi salam, kita bagi salam. Siapa naik, dia yakin itu rakaat lebih, solat dia batal. Imam tak batal pun. Itu namanya disebutkan ditasbihkan subhanallah. Al-Musawwar bin Yazid Al-Maliki qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi. Fataraka ayatan faqala lahu rajul ya Rasulullah ayatu kadza wa kadza qala fahala nakarataha dzakarataniha. Rapat dulu. Fahala dzakarataniha disebut daripada Abu Daud, daripada Musawwar bin Yazid Al-Maliki berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat lalu meninggalkan bacaan satu ayat. Nak tunjuk pada kita lah, Nabi tinggalkan ayat. Jangan kita kata Nabi pun lupa. Itu hikmah yang nak tunjuk pada kita lah. Nabi sembahyang zuhur 2 rakaat bagi salam, Nabi ke lupa ke? Tak, itu nak kata macam mana, tak boleh kata dia lupa ni. Itu untuk pada kita nanti kalau kita salat zuhur 2 rakaat kita bagi salam, lalu kita berdiri, kita masuk rakaat ketiga imam, rakaat keempat imam, rakaat kedua imam bagi salam, kita pun bagi salam. Selesa, orang sebelah kata engkau baru 2. Jadi kita nak buat, kita pun diri usalli fardhu dhuhri 4, rugi, pergi nyambung semula, pergi buat semula, sambung aja. Nabi nak ajarlah masa tu begitu. Jadi yang ini nak diajarnya kepada kita. Nabi kata apa? Bila sahabat kata engkau tertinggal satu ayat, apakah sahabat tu lebih hebat daripada Nabi kan bacaannya? Okey. Setelah selesai solat, berkata seorang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayat sekian ni Tuhan tidak membacanya dalam solat tadi, kalau engkau tertinggal ni. Adakah Nabi lupa ke? Tak boleh nak kata lupa ke? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak kamu sebutkan kepada aku? Tidak bagi tahu. Tadi sebutlah mana yang aku tertinggal. Dengan contoh kan? Okey. Ini kita bagi contoh lah, contoh yang mudah lah. Wala ana 'abidum ma'abattum lakum dinukum waliyadin. Dah keluar sembahyang baru bagi tahu, ya Rasulullah, kenapa kau tak baca wala antum 'abidun ma'abud? Nabi kata tadi tegurlah masa sembahyang. Macam itu dalam sembahyang. Bukan ayat tu yang Nabi terlupa. Dia kata kaza wa kaza, ayat ini dan ayat ini tadi jelaskan ayat apa. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirat, minta maaf telah terlebih masa terambil masa lebih. Mudah-mudahan halal insya-Allah. Ada manfaat duduk seketika. Ini perkara yang hari ini perkara yang sunnah-sunnah. Cuma insya-Allah kita ambil tahu, mudah-mudahan tuan-tuan, saya suka sebut, saya pun tak tahu, kita pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahulah, nilai sendiri datang hari ini untuk mencari ilmu atau datang hari ini untuk menambah ilmu atau datang hari ini untuk mengulang ilmu. Semua berjaya.
Kumu maghfirah lakum, kata malaikat. Tak apa, nanti kamu bangun, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada, na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula lambat jadi habis lambat sikit. Terima kasih.